Dalam negara yang berbilang kaum ini, kita seharusnya bersyukur kerana kebanyakan budaya dan adat resam yang dipatuhi pada zaman terdahulu dapat diwarisi kepada generasi-generasi muda pada zaman pembangunan yang acak ini. Oleh itu, kami, Kumpulan 5, bersetuju untuk memperkenalkan tarian tradisional bangsa Melayu yang bersejarah semenjak pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Hal ini disebabkan berlakunya interaksi antara budaya dan tamadun asing yang berkumpul di Pelabuhan Melaka semasa aktiviti perdagangan. Antara tarian tradisional bangsa Melayu yang masyhur adalah tarian Zapin, tarian kuda kepang, tarian makyong, tarian joget dan tarian inai. Tarian Zapin. Tarian Zapin merupakan sejenis tarian rakyat tradisional dilakukan oleh masyarakat Melayu dalam sekumpulan Nusantara terutamanya di Semenanjung Tanah Melayu Malaysia, khususnya di Johor dan Singapura, Borneo seperti Brunei dan Indonesia, dan gugusan pulau yang sebanding seperti Riau dan Sumatera. Tarian ini diilhamkan oleh peranakan Arab dan dikatakan berasal dari Yemen melalui para pedagang asal sana. Ia mengalami pengubahsuaian dari segi bentuk dan ragamnya yang ternyata lebih tradisional, sifat lalu berpincang melalui sifat ia dipersembahkan iaitu Zapin Arab dan Zapin Melayu. Dengan itu, tarian Zapin biasanya mempunyai pecahan tersendiri menurut tempat ia ditarikan. Antaranya adalah tarian Zapin Arab, tarian Zapin Palipat, tarian Zapin Pekajang, tarian Zapin Padang Sari, dan tarian Zapin Tenglu. Zapin dipercayai dibawa oleh mubalik-mubalik dari Timur Tengah kira-kira pada abad ke-15. Kebanyakan mubalik-mubalik dan pedagang-pedagang ini datang dari tanah Arab dan Parsi. Di dalam dialek Yemen, ia dikenali sebagai Zafana. Pada permulaan hanya golongan lelaki yang menyertai tarian ini. Tapi kini ia telah dimodifikasi dengan penyertaan golongan wanita. Sebagai sebuah tarian persembahan, tarian Zapin dapat dibahagi kepada 3 peringkat. Peringkat pertama adalah pembukaan tarian atau pembuka tari. Peringkat kedua adalah pecahan atau geras serta lenggang tari. Peringkat ketiga adalah penutup tarian. Zapin menumpukan pada langkahan kaki dengan posisi kaki selalu tertutup dan tidak merendah. Kebanyakan posisi badan selalu bergerak seperti ombak bergalon. Posisi tangan tidak diperlihatkan secara jelas, misalnya motif memetik bunga. Tangan kanan maupun kiri berada di bawah bahu. Kebiasaannya, seni kata yang dinyanyikan dalam lagu untuk tarian ini diselipkan dengan kalimat berunsur keagamaan seperti salam dan assalamualaikum. Kata-kata nasihat dan pujian kepada kebesaran agama dan kesempurnaan budi pekerti. Sungguh pun, Zapin mempunyai pengaruh Arab Parsi, tetapi dari segi pakaian, penari-penari memakai pakaian Melayu selengkapnya, iaitu lelaki Melayu berkain samping dan bersokong dan wanita Melayu pula memakai kurung berserta kain sarung. Tarian ini sering dilakukan dengan iringan muzik digubah khas. Alat muzik utama yang digunakan bagi mengiringi tarian Zapin ialah gambus, rebana, gendang, rebab dan marakas. Petikan gambus untuk membawakan lagu, sementara rentak, gendang atau rebana menentukan rentak dan pecahan tari. Tarian kuda kepang. Tarian kuda kepang dikenali dengan pelbagai nama seperti jaran kepang, kuda lumbeng, jatilan dan ibek. Menurut orang Jawa, memberikan makna bagi jaran ialah kuda, manakala kepang merujuk kepada anyaman. Bagi masyarakat Jawa, panggilan bagi kuda kepang yang popular ialah jaran kepang kerana pertunjukan yang dipersembahkan ialah menggunakan anyaman kuda. Pembuatan kuda kepang adalah dengan menggunakan buluh yang dianyam. Pada awalnya, kuda kepang menggunakan pandan yang dianyam tetapi kini ada yang diperbuat daripada papan lapis atau kulit lembu. Ianya biasa berwarna hitam dan bulu berwarna kuning. Kuda kepang mula berkembang sebelum berlakunya perkembangan Islam. Persembahan kuda kepang ini dimainkan dalam upacara pemujaan. Dipercayai bahawa kuda kepang dimainkan adalah bertujuan untuk orang yang masih hidup untuk dapat menjalinkan hubungan dengan roh
orang telah mati. Selain itu, mereka yang percaya kuda kepang dimainkan bertujuan untuk membersihkan desa daripada gangguan roh-roh jahat, penyakit dan malapetaka. Tarian kuda kepang memerlukan sekurang-kurang 25 orang. Antaranya ialah 9 orang penari, 5 orang pemain muzik, 2 orang yang bertindak sebagai bomoh pemulih dan 9 hingga 15 orang penjaga kawasan. Tarian kuda kepang merupakan sejenis tarian pahlawan berkuda yang berasal daripada Jawa. Kesenian ini juga disebar di serata wilayah di Nusantara. Penyebarannya diteruskan lagi setelah dibawa masuk oleh masyarakat Jawa yang berhijrah ke negara kita dan kekal sehingga sekarang dan masih banyak mengekalkan ciri-ciri keaslian tradisinya. Permainan ini sangat popular khususnya di negeri Johor. Tidak banyak pengubah-ubah yang dilakukan walaupun setelah berkurun lama seni kuda kepang ini wujud. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Jawa yang begitu kuat mengekalkan seni tradisi mereka dan ini dibuktikan dengan pengekalan seni budaya dan juga tutur bahasa yang digunakan sehari-hari. Daripada beberapa kajian yang telah dibuat, terdapat pendapat yang mengatakan tarian kuda kepang ini telah dicipta oleh Wali Sembilan sebagai tarikan dalam usaha mereka menyebarkan syariat Islam di tanah Jawa. Berikut merupakan alat muzik yang digunakan dalam tarian kuda kepang. Yang pertama ialah gendang, diikuti dengan gong dan angklung. Seterusnya tarian Makyong. Makyong ialah suatu bentuk drama tarian Melayu yang menggabungkan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan, lagu dan muzik tradisional Melayu Patani, cerita dan teks percakapan yang formal dan bersahaja. Selain itu, tarian yang berunsur lakonan oleh pemegang watak utama raja, yang dayang dan hamba rakyat Tok Pekhe yang menggambarkan sebuah pemerintahan negara yang diperintah oleh seorang raja sebagai ketua negara. Tambahan pula, Makyong juga dipertontonkan kepada rakyat ramai pada hari-hari resmi negara dalam kawasan istana. Makyong berasal dari negara Patani Darussalam yang dijajah oleh Thailand. Oleh kerana ini, ia diwarisi secara lisan di kalangan kampung. Usia sebenar Makyong tidak dapat dipastikan. Makyong bebas daripada pengaruh-pengaruh luar, menunjukkan ia sekurang-kurangnya berusia 800 tahun atau lebih awal lagi. Menurut hikayat Patani, Makyong dibawa ke negeri Cher Siti Wan, kembang lebih 200 tahun dahulu. Cara persembahan Makyong biasanya dibuka dengan lagu mengadap rembat, diikuti dengan tarian, lakonan dan muzik. Setiap cerita berdasarkan cerita rakyat tradisi dengan watak raja, dewa dan pelawat. Selain itu, cerita mampu dipersembahkan merentas beberapa amalan dalam siri pertunjukan 3 jam. Terdapat 7 jenis persembahan Makyong yang pernah wujud. Setiap jenis persembahan Makyong mempunyai sedikit perbezaan. Seterusnya tarian joget. Tarian joget merupakan sejenis tarian Melayu tradisional yang lazim di Malaysia, terutamanya di negeri Melaka. Tarian ini biasa dipersembahkan ketika upacara mandi safar. Menurut penyelidikan, perkataan joget membawa dua maksud iaitu tari dan penari wanita. Selain itu, tari joget tradisional yang termasuk oleh gekan tangan gemalai dan rentak kaki yang perlahan, diiringi lagu pantun yang meratapi nasib daripada sudut pandangan. Tarian ini begitu terkenal sebagai acara bagi memeriahkan majlis-majlis perkahwinan dan keramaian. Joget juga dikenali sebagai ronggeng yang mengambil nama daripada perkataan ronggang kerana ditarikan secara berpasangan lelaki dan wanita. Sejarah tarian joget ini dipercayai berasal daripada tarian orang Kristen, iaitu banjo yang sendirinya daripada suatu tarian tradisi masyarakat Agare di Portugal, iaitu Cordinho. Pada masa itu, tarian joget diiringi
lagu-lagu khusus seperti Jingling Nona, tapi pada masa kini banyak lagu telah dihasilkan seperti Joget Serampang Laut, Joget Letak 106, Joget Johor Sport Club, Joget Pucuk Pisang dan lain-lain. Joget merupakan tarian yang dicipta oleh orang Melaka pada abad ke-16. Tarian ini disesuaikan daripada tari Banjo Portugis yang berganding dengan lagu Jingling Nona. Contohnya Yayasan Warisan Johor, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara dan Moliok. Tetapi Anastasia, Wiwik dan Hanfi berpendapat bahawa pergerakan berasal daripada tari Ronggeng Melayu di Sumatera Utara yang ditarikan secara berpasangan. Dengan ini, kita dapat menyimpulkan bahawa tarian Joget telah memancarkan budaya Timur dan Barat. Dalam tarian joget, gerak-geri kaki lebih penting daripada gerakan tangan. Tempo tarian joget yang sederhana ialah langkah 2/4 dan langkah 3/8 untuk pergerakan yang pantas. Tarian joget ditarikan dalam satu kumpulan pergaulan yang terdiri daripada orang tua, muda, lelaki dan wanita secara berpasangan. Orang yang sedang menari dikatakan berjoget atau bertandak, sementara pengiring tarian dikatakan pencak joget. Dalam pesta-pesta keramaian, penari lelaki berjoget dan mengembing atau mempelawak penari wanita agar berjoget dengannya, tetapi dalam persembahan joget di atas pentas terdapat 3 atau 4 pasangan penari joget dalam satu-satu persembahan. Selain itu, pakaian penari lelaki ialah sepasang baju Melayu lengkap bersongkok dan bersamping, sementara penari wanita berbaju kebaya labuh serta sanggul atau bunga di atas kepala. Warna-warna pakaian lelaki dan wanita biasanya seragam untuk menimbulkan kerasaan dan kesenian tarian joget. Baiklah, sekarang saya akan memberikan serba sikit pengenalan tentang tarian inai. Tarian inai merupakan tarian istana yang ditarikan semasa anak-anak pembesar menjalankan perkantan. Selain itu, tarian ini juga dipersembahkan apabila mereka duduk di atas pelamin dan menjalani proses dikatan. Di negeri-negeri ini seperti Perlis, Kedah Utara dan Kelantan, tarian inai ini sangat popular. Di samping itu, tarian inai juga dikhususkan di peristiwa tertentu seperti perkahwinan, berkatan dan pertabalan diraja. Jika dilihat dari sudut sejarah pula, tarian inai ini sebenarnya merupakan sebuah tarian yang diperturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain melalui keluarga. Tarian ini khususnya memberikan tekanan kepada pergerakan tangan yang serupa dengan pergerakan yang digunakan di dalam silat. Tarian ini mempunyai asal istiadat dan memiliki pergerakan jari dan tangan yang sangat rumit dalam pergerakan tari bulatan yang berterusan. Tarian ini juga mempunyai gabungan pergerakan tarian-tarian yang lain seperti makyong, silat dan kedudukan akrobatik yang dikenali meliuk, dalam mana penari membongkokkan badan ke belakang sementara berdiri dengan muka memandang ke lantai. Dengan ini, kita telah dapat mempelajari tentang pelbagai tarian tradisional, sejarahnya dan juga cara-cara untuk mempersembahkan tarian tersebut. Bak kata pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Oleh itu, kita haruslah mengingati tradisi-tradisi kita supaya dapat diwarisi kepada generasi-generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih.